Banjir di beberapa negeri belum reda dengan 5 negeri dilaporkan masih terjejas melibatkan Pahang, Kelantan, Terengganu, Johor dan juga Perak. Dan setakat 12 tengah hari tadi, jumlah keseluruhan penduduk terjejas merekodkan 43,498 individu daripada 11,748 keluarga dan 402 pusat pemindahan sementara PPS sedang beroperasi. Di Pahang, sebanyak 16 pasukan petugas daripada Pejabat Kesihatan daerah PKD digerakkan ke PPS di Kuantan untuk memberi perkhidmatan pemeriksaan kesihatan dan juga rawatan. Jadi untuk butiran lanjut kita terus saja bersama Atira Haswah di Pahang. Silakan Atira. Bersama dengan Barisan Hadapan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Sap di Kuantan bagi mengetahui sendiri peranan petugas-petugas kesihatan yang ditempatkan di sini, dan seketika bersama saya ialah penyelaras operasi bilik gerakan bencana PKD Kuantan, iaitu Dr. Ahmad Zulfadli Muhammad Noor. Jadi Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami, dan Doktor, mungkin Doktor boleh teruskan apa sebenarnya prosedur operasi standard SOP yang perlu dilaksanakan oleh petugas-petugas kesihatan sebelum mereka ditempatkan di mana-mana pusat pemindahan di Kuantan ini. Okey, terima kasih Puan. Sebenarnya untuk di masa sekarang kita ada satu cabaran besarlah pada kita sebab kita ada banjir dan juga wabak pandemik COVID. Jadi seperti yang kita sedia maklum, kami sebagai pasukan perubatan di bawah keseliaan Bilik Gerakan Pejabat Kesihatan Kuantan, apabila berlakunya banjir, pihak kami akan dan apabila PPS dibuka, pihak kami akan dimaklumkan ada PPS dibuka. Sebenarnya untuk saringan awal biasanya akan dilakukan oleh pihak Urustia PPS. Contohnya kalau di sekolah ni biasanya akan ada guru-guru atau petugas yang akan menjalankan saringan awal. Maksudnya pada peringkat awal ini adalah mereka akan cuba untuk buat saringan suhu dan juga untuk pendaftaran. Dan mana-mana mangsa banjir yang ada gejala ataupun ada, mereka akan ditempatkan di bilik isolasi lah. Sebab di setiap pusat pemindahan kita telah tetapkan bilik isolasi untuk menempatkan masa-masa yang ada gejala. Dan apabila pihak kesihatan dimaklumkan, kami akan datanglah bersama pasukan kami. Jadi kami akan melakukan saringan dengan lebih detail. Maksudnya pertama kita akan melakukan saringan pada semua masa-masa banjir. Kita ada satu borang yang khususlah untuk kita tanya pada pihak masa-masa banjir. Pertama dari segi dari segi risiko ataupun dari segi gejala suhu. Maksudnya kalau ada masa-masa banjir yang ada demam ataupun yang ada masalah pernafasan, batuk sesama, jadi yang ini kita akan bagi poin. Kemudian kita akan tanya dari segi risiko COVID. Maksudnya kita akan tanya adakah mereka daripada zon merah ataupun adakah mereka ada kontak dengan kes-kes yang positif. Jadi mana-mana yang kita telah kenal pasti, yang ini kita akan asingkan dan kita akan kalau berisiko kita akan ambil sampel. Dan sampel COVID ini kita akan ambil di sinilah di PPS, dan kemudian kalau sementara menunggu keputusan kita akan hantar ke pusat kuarantin yang telah kita tetapkan. Tetapi bagi masa-masa banjir yang tak ada masalah, kita akan benarkan mereka terus menetap di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pihak Urustia Banjir di sinilah. Okey, Doktor, mengenai pematuhan mereka pula macam mana penduduk-penduduk yang ditempatkan di sini? Adakah mereka mematuhi ataupun bagaimana? Okey, untuk pematuhan SOP COVID ataupun SOP banjir semasa COVID ni, sebenarnya dia bergantung kepada keadaan lah. Kalau di tempat-tempat yang PPS yang biasanya yang tak ramai orang, biasanya pematuhan tu agak lebih baik berbanding ke tempat-tempat di mana PPS yang agak crowded ataupun yang biasanya mangsa banjir ini berpindah pada waktu tengah malam, di mana kadang-kadang pada waktu permulaan mangsa banjir berpindah tu kadang-kadang dari segi kawalan tu agak sukar. Jadi sebab tu dari segi pematuhan pada SOP itu agak kurang. Tapi di tempat-tempat yang selepas itu biasanya pihak Urustia kita akan aturkan. Maksudnya kalau tempat tu dah agak ramai, biasanya kita akan cuba pindahkan ataupun keluarkan di tempat-tempat yang lain. Contoh macam
macam di sekolah ini, biasanya kita akan tetapkan satu bilik mungkin dalam 2 atau 3 family sahaja yang boleh berada di dalam bilik tersebut, dalam kelas tersebutlah. Jadi dan biasanya dia akan ada kubikel. Jadi kita pastikan supaya pihak Urustia mematuhilah SOP ini supaya tidak menempatkan terlampau ramai dalam setiap kelas, supaya kita nak pastikan bahawa penjarakan fizikal ini dipatuhilah oleh pihak masa-masa banjir. Jadi saya rasa untuk setakat ni, kalau di Kuantan, alhamdulillah saya rasa kebanyakan tempat PPS yang kita tengok kebanyakannya memang mematuhi SOP yang telah kita tetapkan. Okey, Doktor, terima kasih atas perkongsian. Jadi mereka yang ditempatkan di mana-mana pusat pemindahan, sekiranya berlaku sebarang gejala ataupun terdapat gejala yang melibatkan kesihatan, segera dapatkan atau laporkan terus kepada petugas-petugas kesihatan yang berada di PPS ini. Jadi saya kira itu sahaja dari saya di Pahang. Kembali bersama rakan penyampai.